أجمعين وخصوصا إلى سيدنا وشيخنا الشيخ محمد عيسى بن أحمد الشيخ عمر وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من المخلصين له الدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif wan nifasu wal wiladatu wal mautu titik. Baik, dia kata kemarin al-ghusli, mujibatul ghusli, bermula yang mewajibkan mandi itu sittatun 6. Dia kata yang pertamanya ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah pada farj. Baik, itu dah cerita dah. Yang kedua wa khurujul mani, keluar air mani, itu pun dah cerita dah. Wal haid, dan keluar haid. Haid ni asal mana haid kolam. Azhabu ilal haid, aku pergi ke kolam, itu asal makna haid. Dan haid ni di sini di sisi fiqh iaitu darah yang keluar ya pada diri perempuan pada setiap bulan ya. Baik, ni pun dah cerita dah. Sekurang-kurang haid berapa lama? Ya, sebulan. Kurang-kurang haid berapa lama? Tak ada kahwin lah apa, haid tak tahu. Kurang-kurang haid berapa lama? Ha? Tak cantik? Ha? 5 bulan? Mampu 5 bulan. Dia habis darah dalam badan 5 bulan dah keluar. Ha? 15 jam. Ha? Eloklah, tak boleh kahwin lah.
Cantiklah orang kita cantik. Kita ada khabar minggu lepas datang cantik-cantik juga. Bukan cantik, catit. Arab panggil dobit. Tepi kita tulis buku tulis kat buku sekurang-kurang haid sehari semalam. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Dah cerita dah. Sepanjang-panjang haid 15 hari 15 malam. Ghalibnya haid 7 hari. Tu ghalib dia. 6, 7, 8 tu ghalib. Jadi haid ni sekurang-kurangnya sehari semalam. Kalau dia keluar tak sampai sehari, 6 jam je, tu dia berhenti. Tu bukan haid. Itu nama apa? Itu nama apa? Tak tahu. Nama apa tu? Tak ingat juga. Istihadah, darah penyakit. Kalau keluar lebih dari 15 hari 15 malam, 17 hari 18 hari 19 hari dia keluar, tu nama darah apa? Darah istihadah, darah penyakit. Kena mengaji, nak kahwin, so nak khabar kat bini, nak khabar kat anak perempuan, anak bapa dia kena tahu lah. Bapa tak kerti, bapa apa. Faham? Faham? Itu secara ringkasnya. Itu nak mengaji cara mendalam, itu kita buka dalam kitab Buriyah. Dalam Buriyah ada hurai panjang lebar. Darah haid ni ada berbagai-bagai warnanya. Kena faham. Ada orang perempuan pun tak tahu darah dia. Darah haid mana? Darah kepala. Apa dia darah haid? Darah di atas kepala dia dah. Pandai. Dia duduk mengaji orang putih haid mana kepala. Baik, itu secara ringkasnya darah haid. Dia datang kepada orang perempuan sebulan berapa kali? Sebulan berapa kali? Berapa kali sebulan? Sekali lah sebulan. Ya Allah. Sebulan sekali. Sekali datang tu paling kurangnya sehari semalam. Ghalibnya 7 hari 7 malam. Ataupun 7 hari dia berhenti kejap dia datang lagi. Dan sepanjang-panjangnya 15 hari 15 malam. Siapa nak kahwin wajib belajar. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Ingat orang perempuan yang wajib belajar, orang lelaki pun kena wajib belajar. Nak kahwin tu nak khabar kat bini dia. Cuba tengok alim ulama' dulu dia karang kitab, dia cerita habis. Perempuan pun tak tahu. Orang perempuan pun tak kerti darah haid jadi. Orang lelaki lagi pandai pula dah. Alim ulama' dulu dia karang kitab cerita bab haid tu. Dia kita tebal-tebal bab haid. Baik, wan nifasu. Apa dia nifas? Iaitu darah selepas beranak. Orang apa yang habis beranak. Wal wiladatu. Apa dia wal wiladatu? Darah yang mengiringi peranakan. Lepas wiladah ada mari nifas, tu lain. Mula-mula dia beranak tu namanya wiladah. Dia berserta dengan anak tu. Tu wiladah. Lepas tu dia mari pula darah nifas. Darah nifas ni berapa lama? Darah nifas ni sekurang-kurangnya 1 lahzah. 1 lahzah ni berapa? Sedetik.
Tu kata satu lahzah, sedetik. Lahzah dia lebih pendek daripada saat. Satu lahzah lebih pendek dari satu saat. Faham? Kita tengok saat tu tak, satu saat, lahzah lebih pendek daripada itu. Tu satu lahzah, sedetik dia keluar. Sedetik berhenti. Tu kata darah nifas. Baik. Sepanjang-panjangnya 60 hari. 60 hari, 2 bulan Qamariyah. Dalam kitab Fiqh tulis 2 bulan Qamariyah. Ghalibnya 40 hari, kadang-kadang tak sampai. Maka bila bersih dia pada dua jenis darah ni, iaitu haid ataupun nifas, maka orang perempuan tadi wajiblah mandi hadas besar, lalu dia menunaikan solat. Kalau dia kering dalam waktu asar, wajib dia solat, dia wajib dia mandi, terus mandi, kemudian mandi solat. Wajib dia mandi hadas, kemudian dia solat asar, dan wajib dia qadakan zuhurnya. Siapa nak kena zuhur lah? Dia kering berhenti dalam waktu asar. Kenapa pula dia nak kena qada zuhur? Atas dasar ittihad. Berhati-hati, barangkali asar tadi itu dia terlajak, dia break terlajak, pada boom masuk asar, maka sebenarnya berhenti zuhur dah. Maka atas dasar ittihad dia wajib, kalau berhenti waktu asar, dia kena mandi, solat asar dan qada zuhur. Kalau dia berhenti waktu isyak, dia kena mandi, kemudian sembahyang isyak dan qada maghrib. Dia sama hukum dengan sembahyang jamak. Zuhur boleh jamak dengan asar, asar boleh jamak dengan zuhur. Maghrib kena jamak, boleh jamak dengan isyak, isyak boleh jamak dengan maghrib. Jadi kalau dia berhenti dalam waktu kedua, iaitu dalam waktu isyak, contohnya dia kena qada maghrib. Tidur dah. Siapa tidur? Buat tidur tu kejut. Boleh faham? Kalau dia berhenti waktu subuh, jaga-jaga, pukul 6.30 dia berhenti. Dia kena qada isyak tak? Tak kena. Pasal apa? Tak ada orang jamak isyak dengan subuh. Ataupun dia berhenti waktu duha, pukul 10 pagi dia berhenti, itu tidak apa qada sembahyang yang dia kena buat. Baik, habis. Jadi haid dan nifas ini berlaku kepada orang perempuan, tidak berlaku pada orang laki-laki. Baik, habis. Ada orang perempuan yang tak ada haid, tak ada nifas. Ada orang perempuan yang tidak ada haid dan tidak ada nifas, tapi nadir. Yang diceritakan dalam kitab fiqh, yang tak ada haid, tak ada nifas ni, anak anda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Digelarkan Az-Zahra sebab dia bersih daripada haid dan nifas. Digelarkan Zahra, Mak Zahra ni ialah suci. Baik, habis. Ada tak orang perempuan yang tak ada haid selain daripada dia? Banyak.
iaitu orang perempuan yang belum cukup umur dan orang perempuan yang sudah menopause. Orang perempuan yang sudah putus haid, umur 80 tahun. Orang perempuan ni boleh putus haid sekitar umur 60-an. Orang perempuan boleh putus haid sekitar umur 60-an. Atau kaliknya. Baik, habis. Wal maut, dan mati. Mati ni wajib mandi. Habis nak mandi lagu ni, dia dah mati. Takkan orang mati nak pergi bilik air mandi, aku dah mati, aku nak pergi mandi dulu. Lagu tu kalau lagu benar. Orang mati wajib dimandikan, bukan wajib dia memandikan dirinya. Orang mati wajib dimandikan oleh orang hidup, walaupun yang memandikannya itu orang kafir sekalipun, maka hukumnya sah. Kalau orang mati, asalkan dia tu mandi, maka tertunailah kewajipan orang hidup. Dia kalau dia tak mandi, berdosa. Mayat tu mati, tak dimandikan, terus ditanam, dosa dia. Mayat tu tak berdosa. Idza matabna Adam inqata'u amaluhu. Bila mati anak Adam, terputuslah amalnya. Maknanya hilanglah taklif syarak ke atasnya. Yang kena mandi itu siapa? Orang hidup ni kena mandikan dia. Fardu kifayah. Orang hidup ni memandikan dia. Kalau tak dimandikan, berdosa siapa? Bukan mayat tu, orang yang hidup itulah dosa. Siapa dia? Orang-orang yang berhampiran dengan dia, yang tahu kata dia mati tapi tak memandikan, berdosalah seluruh penduduk di sekitarnya. Satu qaryah itu berdosalah tak mandikan dia. Dia tak berdosa dah. Dah habis dah. Kita mati besok, orang akan mandikan kita. Maka yang wajib mandi itu siapa? Yang wajib ni jatuh ke atas orang hidup, bukanlah si mayat. Mayat tadi nak pergi mandi ke mana? Dia dah mati. Baik. Jadi orang yang mati belum dimandikan tidak boleh disembahyangkan jenazahnya. Jadi saya ada dengar cerita, orang cerita saya lah, kawan dia meninggal dunia di laut kerana rambutnya dipukul badai, pukul ombak, gelembung, mati, hilang, huyuk, tak pergi ke mana, tak tahu pergi mana dah, tak jumpa-jumpa sampai lah ni. Maka orang pun sembahyang jenazah gaib ke atas dirinya. Sah tak sembahyang tu? Sah tak? Tidak sah. Pasal apa? Pasal tak dimandikan. Habis tu dah terjun laut. Dia terjun laut bukannya dimandikan. Dia lemah lalu mati, bukan dimandikan. Maka tak terkira itu adalah mandi. Maka tak wajiblah solat jenazahkan dia, melainkan dengan darurah. Melainkan dengan darurah. Darurah tu lain cerita. Macam mana mayat terbakar, itu atas qaul Ibnu Hajar. Tapi atas qaul Syekh Ramli tak wajib juga. Atas qaul Syekh Ramli tak wajib jugalah. Macam orang mati tak disunatkan, tak bersunat. Orang laki-laki mati tak bersunat, maka pada qaul Syekh Ramli tak wajib disolatkan, pasal dia sentiasa dalam najis.
Dia tu mutanajis, yang terkena najis. Najis lain, mutanajis lain. Jadi dia sentiasa di dalam, dia duduk dalam keadaan terkena najis. Maka macam mana nak disolatkan dia? Tak boleh, kata Syekh Ramli. Dia wajib mandi kapan terus tanam, tak perlu solat. Itu pendapat Syekh Ramli. Tapi kata Syekh Ibnu Hajar, wajib solat juga kerana menghormati mayat. Maka wajib solat itu dengan segera, tak boleh lama. Dia umpama orang daimul hadas. Orang daimul hadas ni dia masuk waktu terus bersuci, terus solat, tak payah tunggu lama. Begitulah mayat yang tak sunat tadi. Maka dia kena dimandikan, kemudian terus dikapan, terus disolatkan. Dia tak boleh tunggu lama. Pasal dia termasuk dalam hukum daimul hadas. Apa dia daimul hadas? Sentiasa berhadas. Ingat. Baik, habis. Daimul hadas ni terkadang orang kecil tak lawas. Orang kecil tak lawas tak sama macam daimul hadas. Tu tak nama silsil baul. Silsil baul tu, ingat tak silsil baul? Apa dia silsil baul? Hasan, apa dia silsil baul, Hasan? Cengang tu. Aduh, apa dia baca kitab malam-malam muzakarah pun. Silsil baul ni apa dah kan? Jentik telinga begitu. Saya pernah cerita tak silsil baul ni apa dia? Pernah cerita? Apa dia? Tadi yang jentik telinga dia kan? Tidur begitu. Orang suruh muzakarah malam-malam, dia gelak. Silsil baul ni orang yang kencing tidak berhenti, berterusan keluar kencing. Silsil tu berterusan, baul tu kencing, berterusan kencing dia. Keturunan kencing. Keturunan kencing dia sentiasa tak berhenti-berhenti. Ada laki-laki, ada perempuan sama. Kadang orang lelaki pun ada penyakit ni, perempuan pun ada penyakit ni. Pondan pun ada, khunsa pun ada, khunsa ghani muskil, khunsa muskil. Penyakit ni dia ada. Kadang-kadang orang kena dia. Tapi kebanyakan orang yang kena penyakit ni bukan silsil baul, dia cuma kencing lambat berhenti. Kencing dia lambat tu. Ni kebanyakan orang lah. Biasa budak-budak pondok kena. Dia kencing lambat berhenti, pasal lama duduk beberapa kali. Sebenarnya bukan budak pondok kena, budak tak pondok tak kena. Dah. Siapa-siapa pun banyak kena, tak kira mengaji pondok tak mengaji pondok. Cuma orang mengaji pondok ni dia jaga solat. Sebab tu dia terperasan yang dia tu ada kencing tak lawas. Maka dia sebab dia jaga tu, pasal nak bagi sembahyang tu sah jangan tak sah. Sebab Nabi kata kencing tak lawas tu punca kena azab kubur. Dia jumpa hadis tu. Sebab tu dia perasan dia ni kencing tak lawas. Orang tak mengaji, dia tak jumpa hadis tu. Maka dia pun sembahyang sambil lewat. Basuh dah sembahyang. Sehari duk keluar pun dia buat tak reti buat dia. Pasal apa? Dia tak tahu pun hukum tu. Tu orang kata budak pondok selalu kena. Bukan kira budak pondok selalu kena. Pasal budak pondok dia reti hukum. Tu dia perasan. Betul Ustaz no? Ada Ustaz tu. Ustaz tu kena. Kena Ustaz. Kena no? Saya pun kena. Lepas masa dia seorang dia kira dia buat carik. Orang masa waktu dia buat carik. Sampai orang panggil dia apa? Mak carik. Tu carik. Carik tu carik. Apa tu carik?
Tanya orang, cari orang Negeri Sembilan bagi apa? Teko. Jangan sebut banyak kali, teko sekali je. Sebut banyak kali jadi kod lain. Teko tu, teko. Pasal apa? Kejap-kejap dia keluar, kejap-kejap dia keluar. Dia nak berjalan, dia pergi berhenti. Jangan ada buat main. Sembahyang tak sah. Kita tahu sembahyang kita tu tak sah, kita teruskan. Dalam kitab Fiqhul Akbar bagi Imam Hanafi, dia kata boleh membawa kepada murtad. Jangan main. Tahu tak sah, teruskan juga. Boleh bawa kepada murtad. Jadi kalau orang yang kena penyakit ni saya nak beritahu ni. Orang yang kena penyakit kencing tak lawas ni, lepas dia kencing, kadang-kadang terasa lagi. Dia keluar, dia pergi kelebek. Ada sungguh. Dia kena istibrak dulu. Ya. Kesempurnaan bersuci daripada najis ni ada 3. Yang pertama ni apa? Istinja, kemudian istijmar, kemudian istibrak. Istinja tu apa dia? Mengeluarkan najis daripada tempat keluarnya. Yang kedua istijmar, menghilangkan keseluruhan najis. Kemudian istibrak, basuh selepas menghilangkan kesemuanya. Kita dah khabar dah istibrak lu ada apa jenis kan? Ada salin tak? Ada salin tak pian? Tak larat dah nak cerita. Hari tanya baru nak kelebek kita. Kalau ada kelebek melang-melang dah tu. Pukul 11, pukul 12 waktu tadi dia kelebek apa? Wajib jaga ni. Tanda-tanda solat tu tak sah dan tak diterima. Itulah tanda dia. Tak jaga kencing. Kencing sudah. Basuh lebih kurang dah. Jangan. Jaga molek. Tu cuba tengok. Kalau orang yang jaga ni, dia lepas kencing dia keluar lalu jalan. Dia masuk balik, dia bersih. Bukan dia was-was dah. Sebab dia beristibrak. Nak beri dia keluar. Habis. Faham? Dia bersalahan dengan silsil baul. Silsil baul ni kau jalan tu tak jalan, dia keluar je so. Dia yang silsil baul ni bila masuk waktu barulah dia bersihkan awang lekor dia. Kemudian dia bungkus, terus wuduk, terus solat. Tapi kalau orang yang kecil tak lawas ni tak boleh hidup. Dia kena bagi berhenti dulu, kemudian baru dia basuh, kemudian baru dia berwuduk. Dan dia boleh solat banyak mana fardu yang dia suka. Pasal dia bukan silsil baul. Tak sama dengan silsil baul, 1 kali suci, 1 kali wuduk, 1 kali fardu dan beberapa sunat. Yang berfaham tak mengaji? Saya cakap faham tak? Mengaji faham tak? Faham tak? Takkan awal lekor sendiri pun tak faham. Faham kan? Faham tak? Tak faham tanya. Tanya tak tahu. Faham Muhammad? Faham? Jaga molek ni. Banyak orang tak jaga kencing. Satu ketika Nabi ni dia jalan dengan beberapa orang sahabat ke satu makbar. Apa dia makbar? Tanah kuburan. Jangan kata maqam. Sebut makbar. Maqam tu yang lahat tu. Tanah perkuburan ni orang panggil makbar. Dia sampai ke makbar, Nabi berhenti. Kemudian tiba-tiba Nabi ambil satu pelepah tamar yang masih muda, yang masih hijau. Nabi pacak kat kubur. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah engkau berbuat demikian? Maka kata Nabi SAW,
mayat dalam kubur ni sedang disiksa. Dosa dia bukanlah banyak mana pun. Dia kencing tak jaga. Kencing tak jaga, dia bawa solat, maka dia kena azab kubur. Jaga molek, bayang. Jaga molek tu orang lekor. Tak kira laki-laki, tak kira orang perempuan. Kalau orang laki-laki, dia kena urut daripada lubang dubur naik ke atas. Kalau orang perempuan, dia kena urut daripada pusat turun ke bawah, bagi keluar habis. Baik, dia tanya, daimul hadas boleh menunaikan solat qabliyah subuh selepas itu solat fardu subuh tanpa ambil wuduk lagi? Bolehkah ni? Dalam daimul hadas, bolehkah menunaikan solat qabliyah subuh selepas itu solat fardu subuh tanpa ambil wuduk lagi? Baik, orang yang daimul hadas, dia tak boleh mayang sunat. Dia kena terus mayang fardu. Itu kaul yang rajihnya. Kaul yang rajihnya, lepas dia bersuci, maknanya daimul hadas ni orang yang kencing tak lawas contohnya, ataupun orang kencing tak lawas, orang yang kencing tak berhenti tadi, silsilah bau. Bila masuk waktu, dia terus kena suci. Dia basuh orang lekor dia bungkus molek-molek, lepas tu dia ambil wuduk, dia terus kena solat fardu. Dia jangan sembahyang sunat dah. Itu atas satu pendapat. Tapi ada satu pendapat yang lain mengatakan dia boleh solat sunat dengan ringkas. Mana kata tak payah baca surah, baca Fatihah, rukuk, rakaat kedua lagu tu juga, terus bagi salam dan terus mayang fardu. Ada pendapat kata lagu tu. Tapi kalau nak jaga, tak perlu dah mayang sunat qabliyah, terus mayang fardu. Dan dia boleh mayang sunat sebelum subuh tu dengan mengqadanya lepas mayang subuh. Itu kata pendapat yang lain. Bolehlah buat dua cara tu. Boleh ke sembahyang qada lepas mayang fardu subuh? Mayang qada ni dia tak ada waktu makruh tahrim. Waktu makruh tahrim ada berapa? Waktu makruh tahrim solat ni ada berapa? Ada berapa waktu? Ada apa waktu fikri? Itu hak rajin sikit tu, katanya hak lain lagi ya. Ada berapa waktu Muhammad? Berapa? Satu. Elok. Dia tak salah jawab. Wali tanya, wali jawab tak tu ke? Ada berapa waktu makruh tahrim? Waktu makruh tahrim main sunat berapa waktu? Akil, berapa? Dah balik, berapa kali balik dah ni? Waktu makruh tahrim solat pun dia tahu. Tulis, waktu makruh tahrim solat sunat, melainkan qada dan solat yang berhajat padanya seperti sembahyang mayat. Apa dia? Yang pertama, selepas solat fardu subuh. Yang kedua, semasa matahari sedang naik, tu waktu syuruk tu.
Matahari terbit sedang naik tu sampai tinggi, waktu syuruk tu, waktu matahari sedang naik, lebih kurang kalau waktu Malaysia ni 28 minit. Itu menurut ilmu falak. 28 minit, contohnya 7-2 minit waktu syuruk, campur 28 minit berapa? 7.30. Lepas 7.30 tu boleh sembahyang sunat. Maka setengah ulama ada kata sembahyang sunat isyraq, sunat solat sunat isyraq. Kata setengahnya duha, kata setengahnya kedua-duanya sekali, ada isyraq dan ada duha. Setengah ulama kata isyraq itulah duha, duha itulah isyraq. Itu khilaf dalam hadis Tirmizi. Tapi pendapat yang rajih ada dua, satu isyraq dan satu lagi duha. Isyraq bila? Kalau waktu kita di Malaysia lebih kurang 28 minit selepas mula terbit matahari. Duha sejam selepas itu. Nak terus main duha boleh tak? Boleh juga. Jangan kau sembahyang masa matahari tengah naik tu. Tu waktu makruh tahrim. Makruh tahrim maksudnya apa? Waktu yang dilarang solat sebagai waktu haram. Sebab apa namanya waktu makruh tahrim? Tak nama waktu haram. Sebab hukum dia tu diharamkan tu dengan dinamakan makruh tahrim, kerana haram itu bukan haram dengan dalil yang qat'iyah. Dalilnya dalil yang bahasa zanniyah. Dalam kali cerita tu bab usul fiqh, panjang cerita. Baik, nombor 3, ketika tengah hari rembang, orang panggil tengah hari, matahari terpacak atas kepala. Matahari rembang, matahari tengah-tengah langit, matahari di tengah langit. Lepas pada tu tak apa, orang panggil zawal, gelincir matahari. Kemudian ketika khatib sedang baca khutbah Jumaat, makruh tahrim solat sunat selain 2 jenis. Apa dia? Solat sunat tahiyat masjid ataupun solat sunat sebelum Jumaat. Yang tu tak apa. Mayang sunat mutlak makruh tahrim, haram. Tapi dia kena ringkaskan. Nombor apa? 4. Nombor 5 selepas solat fardu asar. Sebelum solat fardu asar tak apa, sembahyanglah sunat apa pun. Jadi kalau kita nak sembahyang sunat mutlak dalam waktu asar, sembahyang sunat tu dulu, nanti baru sembahyang fardu asar. Contohnya kita nak solat sunat mutlak 20 rakaat, jenazah apa tak tahu lah. Untung bisnes aku nak sembahyang sunat mutlak 20 rakaat. Pergi tengok-tengok, untung sungguh, besar sungguh untung dia. Satu hari dapat 40 juta. Dia pun pergi masjid, masuk dah asar. Main sunat ke main asar dulu? Main sunat dulu lah. Main sunat mutlak 40 rakaat habis dulu. Lepas tu baru sembahyang fardu asar. Sembahyang fardu asar dulu. Kemudian yang ke-6, waktu matahari sedang ghurub, matahari sedang tenggelam. Sedang tenggelam tu pada pandangan mata, pada pandangan nisbah pandangan mata. Nisbah pandangan mata tu matahari sedang tenggelam. Masa tu matahari berwarna kejingga-jinggaan. Warna kejingga-jinggaan.
warna jingga. Sampailah dia tenggelam habis, masuk maghrib. Jadi haram sembahyang tu tak dinamakan haram, nama makruh tahrim. Namanya makruh tahrim kerana tidak ada nas yang qat'iyah. Cumanya nas atas dasar zanniyah. Bukan atas dasar qat'iyah. Qat'iyah ni maknanya putus daripada Quran dan hadis. Zanniyah ni pada pendapat ulama. Pendapat ulama. Baik, habis. 6 waktu solat dulu dah cerita dah. Catik-catik, kemudian dia koyak, lepas tu dia buat sapu cicak. Tu jangan tak jumpa. Kitab ni jangan dia buat lagu tu. Buku tulis tu. Simpan leh tu. Dengan dia koyak-koyak buang cicak. Baik, habis. Jadi wajib jaga kencing ni. Kita nak solat, jaga kencing lah. Jadi tiba-tiba kita dah jaga-jaga dah. Ya. Duk jaga dah ni. Sampailah kita rasa dia berhenti, kita pun basuh. Dah basuh-basuh, kemudian kita pun ambil wudu. Ambil wudu, kita pun pergi sembahyang. Tiba-tiba masa rokok rasa macam keluar. Rasa macam keluar. Wajib tak berhenti? Wajib tak berhenti? Baik, kalau dia tu tengok pada keadaan. Kalau dia itu orang yang baru kena penyakit tu, baru kena, tak pernah kena, ni baru kena, ataupun tak pernah perasan, ni baru perasan. Pasal apa? Pagi ni baru ngaji. Maka dia wajib berhenti. Dia wajib berhenti, dia tak teruskan. Maka dia kena keluar, pergi cari toilet, dia pergi kelebek lah orang lekor dia. Betul dia kena keluar. Dia pergi kelebek, tak ada pun. Dia perasannya. Rupanya dia main kot dalam. Ni cerita betul-betul, mereka boleh buat lawak main ni. Ni bukan lucah, ni berkata aku lucah pula. Nak cerita ni hukum ni. Kadang-kadang air tu dia lalu kot dalam ya, tak sampai ujung. Dia lalu kot sampai sini ya, tak perasan pun, dia tak sampai sini pun. Maka kita terasa dalam solat tu rasa macam keluar habis. Dia pasal apa? Syaitan suka wawaskan kita solat. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi dia lalu sini ya, tapi terasa macam dia keluar sampai ujung. Maka kita ya, bila dia tengok tak ada pun, tak wajib lah keluar lah dia. Dia tak wajib tengok keluar tak ada. Dalam kitab Quran dia kata bazara minha, barang yang zahir padanya. Zahir tak nampak, tak ada. Jangan hampir lama keluar air lebih keluar dia. Tak payah tengok zahir, tak ada lah. Tak ada pegang dah tadi. Kalau pegang lagu tu tak apa, tak batal. Kalau pegang lagu tu batal lah tapak tangan. Pegang kemaluan dengan tapak tangan batal. Jadi kalau tak nak pergi batal, pegang lagu tu. Kita nak kencing, jangan pegang lagu tu batal. Pegang lagu tu taklah batal. Betul tak? Betul tak? Saya tanya ni, betul tak? Betul? Cantik. Kita nak kencing, jangan pegang lagu tu batal. Pegang lagu tu taklah batal. Betul? Betul Aduh. Nak bagi makan kismis ke, kurma ke, durian. Betul tak? Betul? Tak betul? Pasal apa? Pasal batal betul? Pasal batal betul? Faham tak soalan? Tak faham? Tak faham soalan? Kita nak kencing. Faham tak nak kencing? Kencing tu kencing. Yang tentu nak kencing.
Kencing tahu? Kencing ni apa kencing? Pergi kencing. Kencing, tahu kencing? Arab panggil baul. Baulun kencing. Kita nak kencing, kan? Kita takut batal wudu pasal apa? Sentuh kemaluan dengan kulit, dengan tapak tangan batal. Sentuh kemaluan dengan tapak tangan batal. Faham tak? Faham? Betul tak? Betul. Jadi kita tak nak pergi batal, kita jangan sentuh dengan tapak tangan. Kita pegang ke tepi. Tepi tak apa, tak batal. Jadi kita kencing tak batal wudu, betul? Dan kita tak pegang, kita pegang tu. Betul? Betul tak? Betul ke tidak? Betul? Oh, sudah budak-budak ni. Betul? Tak batal lah kan? Ya, betul. Batal ke tak batal? Cakap aku tak faham ada orang ganggu. Batal? Sebutlah batal. Pasal apa? Kau dah pegang lagu tu, taklah batal. Pasal batal pula. Dah berimpel. Batal lah Umar. Benda kuat sikit. Batal tak batal? Batal ke tak batal? Jawab macam ni. Sentuh kemaluan dengan tapak tangan hukumnya batal. Tapi kalau tepi tapak tangan tak batal. Kalau kita nak kencing, sentuh macam tu taklah batal. Nak kencing. Tapi kalau kencing, batal lah. Dah kencing. Alamak, susah nak jawab. Piang pun tak boleh jawab. Cuma kahwin. Tak usah kahwin lah. Habis. Tu nak cerita yang tu. Jangan molek ni mereka. Tu orang mati. Orang mati wajib dimandikan, bukan wajib dia mandi, wajib dimandikan. Dan sah mandinya kalau orang kafir mandikan sekalipun. Habis tak niat, habis tak niat, ada setengah mazhab yang ahli sunnah kata asalkan sampai air seluruh tubuh maka sahlah mandinya. Walaupun dia tak niat, asalkan sampai sah, sampai air ke seluruh tubuh. Tapi dalam mazhab Syafi'i wajib ke atas orang memandikan. Orang yang dimandikan tu dah mati ya. Jadi kalau mayat tu mati, tenggelam, tak jumpa, hilang, maka tak wajiblah dia solat raibkan ke atasnya. Pasal dia tak mandi. Macam cerita orang kapal terbang dulu ni MH 370. Adalah orang dulu ni nak sembahyang dia raib. Maka kita tak tahu betul ke orang tu mati. Kalau mati di mana? Kalau sungguh mati adakah dia telah dimandikan? Kita tak tahu, tak wajib sembahyang raib. Begitulah ceritanya. Orang mati terbakar tinggal abu. Pom tak tinggal abu. Dia tak wajiblah sembahyang. Sembahyang jenazahnya. Sembahyang apa sembahyang jenazah tak wajib. Sembahyang gaib pun tak kena, tak sah pun. Tapi kalau kita nak hadiahkan baca-bacaan, pahala baca-bacaan Fatihah, tahlil, Quran dan sebagainya, boleh tak? Itu boleh. Tapi ada pula dulu, saya duduk di satu tempat dulu, ada orang kata kalau dia belum dimandikan, tak boleh kita nak bacakan kepada dia ayat-ayat Quran ke, Yasin ke, tahlil, semua tak boleh. Tunggu kena mandi dulu.
Ni mana mai hukum saya tak tahu lah. Tak nak jumpa lagi lah. Ya. Orang berhadas besar, orang yang hidup berhadas besar, memang dia tak boleh baca Quran. Tapi boleh kalau orang nak hadiahkan kepadanya bacaan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya orang perempuan datang haid, tiba-tiba masuk jin, panggil Pak Imam, ya, suruh pegang kepala baca ayat kursi, boleh tak? Oh, dia tak boleh. Pasal apa? Dia mari haid, mana boleh baca Quran ke atasnya? Lagu tu betul ke hukum lagu tu? Tentulah tak masuk akal pun pada fiqh. Tak kena lagu tu. Hukum tu tak masuk pada fiqh. Jadi orang yang berhadas besar boleh saja kalau orang yang suci nak menghadiahkan pahala-pahala bacaan ke atasnya. Sama ada orang yang berhadas itu hidup ataupun mati. Ya. Baik, habis. Jadi kalau mayat tadi belum dimandikan, kita boleh nak baca Quran ke atasnya, nak hadiahkan pahala baca Quran, hadiahkan Quran tak boleh. Dia nak bawa lagu mana? Hadiahkan pahala bacaan Al-Quran, itu boleh. Tapi nak solat tak boleh ke atasnya, pasal dia belum mandi. Baik, dia tanya, bila waktu sebenar habis solat sunat duha? Ni khilaf ulama. Masuknya waktu duha pun khilaf, habis waktu duha pun khilaf. Baik. Kaul yang muktamadnya dalam mazhab kita Syafi'i, habisnya waktu duha ialah bila masuk waktu zuhur. Itu kaul yang muktamad dalam mazhab kita Syafi'i. Setengah mazhab di kalangan Hanafiyah mengatakan habisnya waktu duha itu adalah semasa rembang matahari. Bukan Syafi'i. Ya, betul Syafi'i. Kalau Hanafi tidak. Dia lebih kurang jam kita ni sekira-kira sejam sebelum rembang matahari. Kira-kira sejam. Rembang matahari pukul berapa? Ini pukul 1. Lebih kurang pukul 12 tu dah habis lah. Itu setengah pendapat ulama. Setengah ulama dia kata bila zawal habislah, masuk zuhur habis. Mana rembang tu boleh lagi. Rembang tu makruh tahrim. Sebelum rembang tu habis. Mana masuk ya masuk saja. Maknanya kalau dia solat, dia takbir sebelum rembang, masih sah lah solat dia. Masuk zuhur, oleh kerana dia takbir sebelum masuk zuhur, maka masih sah lah solat dia. Cumanya waktu rembang tu makruh tahrim. Maknanya tak boleh main dah masa tu. Ya. Kalau dalam mazhab Hanafi lebih kurang dalam sejam sebelum masuk zuhur tu dah habis dah. Sejam lebih pun. Dia kalau ikut ilmu falak dia kita fikul akbar tu sejam lebih kurang. 11.30 tu dah habis lebih kurang 11.30 tu dalam satu mazhab. Mazhab Hanafi kalau tak salah ingatan saya. Tapi mazhab Syafi'i kaul yang rajihnya ialah masuk zuhur habislah waktu duha. Ya. Waktunya masuk pukul apa pula? Tu khilaf. Semua ulama kata habis waktu syuruk, mana kata habis naik dah matahari,
iaitu lebih kurang 28 minit daripada waktu syuruk. Kita tengok kat kalender tu, tu masuklah waktu duha. Bagi yang berkata isyraq itulah duha. Tapi yang berkata isyraq itu lain, duha itu lain, maka 28 minit lepas waktu syuruk itu isyraq. Duha ni bila? Sejam selepas itu. Sejam selepas itu. Kata setengah ulama, sejam selepas itu waktu afdal duha, bukanlah waktu masuk waktu duha. Isyraq tu sudah masuk waktu duha. Itu khilaf di isi ulama fiqh. Baik, habis. Kita berhenti sekat dulu. Kemudian katanya furudul ghusli, bermula segala fardu mandi. Isnani, 2. Wallahu a'lam. Dari baik, dia tanya, sembahyang mutlak bolehkah diniatkan untuk lebih dari seorang jenazah dalam 2 rakaat solat tu? Terima kasih. Baik, boleh. Macam mana sembahyang jenazah? Boleh sembahyang lebih daripada seorang. Begitulah juga sembahyang sunat mutlak untuk dihadiahkan pahalanya kepada orang yang sudah mati. Ya. Orang dulu-dulu dia sebut zaman Nabi dulu, Nabi kata sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat dihadiahkan kepada mayat. Orang hari ni sebut sembahyang hadiah. Orang dulu-dulu, Nabi, zaman Nabi dulu, Nabi kata, apabila matilah di kalangan kamu, sesungguhnya mayat itu berkeluh kesah selama 7 hari. Maka hendaklah kamu solat 2 rakaat ke atasnya. Setelah itu berdoalah kamu, ya Allah, sesungguhnya aku telah pun solat. Maka sampaikanlah pahala solatku itu kepada kubur si fulan. Maka Nabi tak sebut itu sembahyang apa, Nabi tak sebut solat apa. Maka ulama fiqh kata itu solat mutlak, yang dihadiahkan pahala solat itu kepada si mayat. Mayang sunat mutlak yang dihadiahkan pahalanya kepada si mayat. Datang ulama mutaakhir, dia ringkaskan sembahyang hadiah. Itulah jadi aku sembahyang sunat hadiah tu. Usolli sunnatal hadiyati rak'ataini lillahi ta'ala. Jadi solat hadiah ni adalah ijtihad ulama. Nabi tak sebut sembahyang apa. Jadi kata ulama, itu sembahyang sunat mutlak yang dihadiahkan kepada mayat. Diringkaskan jadi sembahyang hadiah. Itu sebab ada mufti kata tak ada sembahyang hadiah ni. Fatwa seorang mufti di Malaysia, dia kata tak ada sembahyang hadiah, tak ada nas katanya. Sebiji namanya sembahyang hadiah tu memang tak ada nas. Tapi sembahyang sunat mutlak dihadiahkan pahala kepada sembahyang itu ada nas. Direkahkan sebutan di sembahyang hadiah. Macam masak nasi ya, rebus beras hingga empuk jadi putih. Panjang sangat. Sebut saja masak nasi pun orang faham lah, brother. Itu cerita dia kan. Masak nasi faham lah. Masak nasi jadi bubur lah. Masak beras pun betul kan. Tapi betul tak masak nasi tu? Orang boleh faham tak? Orang tak faham ni, dia susah nak faham buat macam ni.
Wallahu a'lam. Berapakah ukuran 2 kolah? Ukuran 2 kolah ni 2 ritlun Baghdad. Kalau ikut kita nak kira 13 tin minyak tanah. Ya, 13 tin minyak tanah. Minyak tanah tak jumpa ada dalam tin dah hari ni. Minyak tanah pun dah ada hari ni. Yang ada tong gas. Senang kira dia, kalau kolah tu 22 inci kali 22 inci kali dalam pun 22 inci. Tu ukuran 2 kolah. 22 inci lebar, 22 inci panjang, 22 inci dalam. Penuh tu 2 kolah. Jadi kalau nak buat kolah, jangan buat 22 inci kali 22 inci kali 22 inci. Saya kurang cebok dah tak ada kolah. Buat lebih. Ya, 3 kaki kali 3 kaki kali 3 kaki kurang-kurangnya. Jadi kita tak was-was lah, lebih ke tidak ni, cukup ke tidak, cukup ke tidak, bukan? Yang mana tu penuh 22 inci kali 22 inci kali 22 inci, itulah 2 kolah. Ataupun 500 ritlun Baghdad, 13 tin minyak tanah. Kata setengah ulama 9 tin. Itu khilaf. 9 tin. Nak berhati-hati, nak jaga 13 tin. Kita berhenti cakap tu dulu, insya-Allah sembuh. Kemudian katanya urudul ghasli ila akhirih, wallahu a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.